Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam channel Nizam Zazeki. Untuk video kali ini saya tunaikan satu permintaan dari TikTok saya. Tapi pemilik TikTok ni tak bernama. Permintaannya ialah dari perkongsian M-Star tentang pengalaman seram Cikgu Jamilah Bujang semasa bersama anak-anak muridnya ketika jalankan aktiviti di Gunung Ledang. Kalau korang ada kisah seram juga yang menarik, boleh juga tinggalkan di ruangan komen atau DM saya terus. Saya akan cuba jadikan satu video yang menarik, insya-Allah. Okeylah, kalau korang nak tahu perkongsian seram Cikgu Jamilah tersebut, apa kata korang tonton video ni hingga habis. Jom. Saya masih ingat, masa tu tahun 1995. Sekolah tempat saya mengajar anjurkan aktiviti kelab dengan membawa pelajar tingkatan 4 dan 5 daki gunung. Destinasi yang kami pilih, Gunung Ledang. Selepas 3 jam merentas lebuh raya, kami tiba di kaki gunung popular tu. Rombongan terdiri pada 6 orang guru termasuk saya, bersama 30 orang pelajar. Kami mulakan pendakian ke perhentian pertama yang mengambil masa lebih kurang 4 jam perjalanan. Itu adalah pertama kali saya menjejakkan kaki ke gunung tersebut. Hampir 4 petang, kami tiba di pertengahan gunung. Lalu kami dirikan kemah dan memasak untuk bermalam di situ. Kawasan tempat kami bermalam tu tak jauh dari sebatang sungai. Lebih kurang pukul 5.30 petang setelah makan, kami semua turun mandi sungai. Kawasan pelajar perempuan mandi di bahagian hulu, manakala pelajar lelaki di bahagian hilir sungai. Saya turut mandi bersama dengan pelajar perempuan. Cikgu, tengok tu. Tiba-tiba seorang pelajar perempuan menjerit memanggil saya, sambil tangannya menunjuk ke satu arah. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba mengalir begitu banyak kuntuman bunga beraneka warna, hanyut mengikut arus sungai. Bukan hanya bunga, saya perasan turut ada cebisan limau purut. Siapa pula yang mandi bunga di waktu begitu? Saya pelik. Hati saya mula berasa tak sedap. Cepat-cepat saya arahkan pelajar berhenti mandi dan naik semula ke darat. Malamnya, kami buat unggun api di tengah kawasan kemah. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk berkawal mengikut giliran. Sebelum masuk kemah untuk tidur, saya pesan pada kumpulan pelajar yang bertugas, jangan menyuluh lampu picit mereka ke bahagian atas pokok. Saya turut menetapkan kod rahsia untuk kenal pasti kumpulan kami. Kod yang saya berikan ialah burung emas. Bermakna, jika kami berjumpa di kalangan sesama kami, tanyakan kod rahsia tersebut. Kerana keletihan, saya terus tidur sebaik masuk ke dalam kemah. Dan saya masih ingat dengan jelas, ketika tidur tu saya mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi tu, saya terlihat seorang wanita cantik yang berkebaya keemasan dan bertudung seperti gaya wanita tahun 1960-an dulu. Wanita tu berdiri berdekatan sebuah kawasan air terjun. Wanita tu tersenyum memandang saya dan kemudian berkata, "Hamba kenalkan, inilah Pak Kiai Tua," katanya sambil menunjuk ke arah seorang lelaki yang berdiri tak jauh darinya. Lelaki itu berjubah putih dan memakai dasta di kepalanya. Wajahnya kurang jelas, namun lelaki itu memegang sebatang tongkat. Saya nak bertanya, tapi belum pun sempat saya bersuara, saya terasa badan saya bergoncang. Sekelip mata, mimpi itu pun lenyap. Saya terjaga. Rupa-rupanya seorang pelajar perempuan menggoncang badan saya untuk mengejutkan saya. "Cikgu, tadi ada pergi ke tepi sungai ke?" soal pelajar tu dengan riak wajah ketakutan. Saya hairan dengan pertanyaan tu. "Kan cikgu tengah tidur ni. Mana ada cikgu pergi sungai?" jawab saya. Bertambah ketakutanlah pelajar tu mendengar jawapan saya. Lalu dia menceritakan apa yang berlaku. Tadi semasa gilirannya berjaga malam, dia pergi ke pinggir sungai. Di situ dia melihat seorang wanita menyerupai saya sedang membasuh muka. Pada awalnya,
Pelajar tu tak fikir apa-apa. Tapi kemudian dia teringat saya sedang tidur dalam kemah. Untuk kepastian, pelajar tu beranikan diri menegur perempuan yang menyerupai saya tu dengan bertanyakan kod rahsia. Tuan Putri, jawab wanita tu dengan suara yang agak garau. Dengar je jawapan tu, pelajar tersebut terus lari masuk ke dalam kemah saya. Dia tahu jawapan kod tu adalah salah. Dan dia tahu wanita yang dilihatnya tu bukan saya. Ketika dikejutkan pelajar tu, jam pun dah menunjukkan 2 pagi. Bila dah berjaga ni, saya memang suka nak lelapkan mata balik. Lalu saya keluar dari kemah dan membaca kopi. Sewaktu duduk minum, 2 pelajar lelaki yang sedang berjaga turut memainkan lampu suluh mereka. Belum sempat saya nak tegur, mereka pun dah menyuluh ke atas pokok berdekatan. Ketika tu, wajah kedua pelajar lelaki tu berubah. Dari bergurau, mulut mereka terpaku diam. Nampak apa tu? Sengaja saya soal begitu. Mereka berdua tak menjawab. Sebaliknya, tunduk ke bawah. Terus saya panggil mereka duduk dekat dengan saya. Saya beri mereka air. Sambil tu, saya bacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hembuskan pada wajah mereka. Apa yang saya buat hanya mengikut naluri hati saya. Saya tahu mereka ada nampak sesuatu ketika menyuluh tu. Saya lebih risau kalau ada perkara yang tak diingini berlaku. Sebab tu, saya cepat-cepat bacakan ayat suci. Nasib baik tak ada apa yang berlaku. Keesokan paginya, kami teruskan perjalanan menuju ke puncak gunung. Pada pukul 2 petang, kami turun semula dan bermalam sekali lagi di tempat yang sama. Tapi petang tu, berlaku peristiwa yang tak dijangka. 3 orang pelajar perempuan kena histeria. Mereka meracau-racau sambil berkata, kenapa kacau tempat aku? Nasib baiklah, salah seorang guru pengiring lelaki yang juga seorang ustaz mampu pulihkan semula pelajar-pelajar tu. Esoknya, kami balik semula ke Kuala Lumpur. Lepas tu, barulah satu persatu kisah pengalaman semasa di gunung tu terbongkar. Menurut pelajar lelaki yang menyuluh ke arah pokok malam tu, mereka nampak ada kepala tanpa badan dengan rambut mengerbang terjuntai di pokok yang mereka suluh tu. Mata makhluk tu merah dan menyeramkan. Sebab tu, mereka tak berani bercerita semasa saya tanya. Pelajar perempuan yang histeria tu pula, baru saya tahu kenapa mereka diganggu. Pelajar perempuan tu datang haid. Selepas mandi di sungai tu, mereka tinggalkan pad ataupun tuala wanita mereka tu yang masih berdarah di tepi sungai begitu je. Sedangkan sebelum tu saya dah berpesan kepada pelajar perempuan agar tanam pad mereka di dalam tanah dan jangan biarkan bersepah merata-rata. Patutlah penghuni di situ marah. Pun begitu, pengalaman mendaki Gunung Ledang lebih 20 tahun dulu tetap tercatat sebagai kenangan manis dalam hidup saya. Cuma kadang-kadang saya tertanya-tanya, siapa wanita yang menyerupai saya tu? Dan siapa pula wanita dan lelaki yang muncul dalam mimpi saya? Adakah lelaki yang berdastar yang diperkenalkan tu hang tuah? Saya tak tahu. Mungkin itu hanya sekadar mainan lena semata-mata. Wallahualam. Baiklah, sampai di situ saja perkongsian untuk saya kali ini. Seperti biasa, sekiranya korang ada cerita yang menarik yang nak kongsi, jangan lupa tinggalkan di ruangan komen atau DM saya terus. Kepada yang dah support tu, Alhamdulillah. Dan kepada korang yang masih belum lagi subscribe ataupun belum support tu, tekan butang subscribe di bawah. Cepat-cepat ya. Dan juga tekan butang like. Sokongan korang sangat-sangat saya hargai. Kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.